Dan dalam masa sama, kalau kita lihat gelembung pelancongan Langkawi ini merupakan sebahagian daripada langkah untuk membuka kembali sektor pelancongan secara beransur-ansur. Namun pastinya, tumpuan adalah kepada pematuhan SOP demi menjayakan projek rintis ini. Dan untuk mengulas lanjut, saya nak bersama dengan pakar kesihatan awam UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, kalau pastinya peringatan awal kepada para pelancong yang tiba di Langkawi adalah yang ingin kita tegaskan, kerana kita tahu menuju fasa endemik ini SOP itu juga nanti yang akan diguna pakai. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga dan juga penonton acara awani sehubungan dengan projek rintis gelembung pelancongan ke Langkawi yang bermula pada hari ini. Saya berpandangan bahawa kita seharusnya menghargai segala susah payah yang telah kita lalui sepanjang tempoh lebih daripada saya ingat 9 bulan yang lalu. Ramai yang tidak boleh bergerak ke sana kemari. Jadi dengan adanya kelonggaran seperti ini, boleh bergerak ataupun melancong di tempat seperti Pulau Langkawi dapat digunakan sebaik-baiknya oleh mereka yang akan memulakan ataupun sudah memulakan perjalanan ke sana. Teruskan amalan berhati-hati, sentiasa menjaga prosedur yang telah dinasihatkan. Yang penting kita perlu mengelakkan kluster ataupun kes-kes yang baru, dan seterusnya kita harap tidak ada berlaku sebarang kluster berikutan dengan pelancongan yang bermula di Langkawi pada hari ini. Prof, kita tidak boleh hidup terkurung selama-lamanya, tetapi dalam masa sama untuk kita menikmati kehidupan seperti biasa, boleh kita ke tempat-tempat pelancongan, melakukan aktiviti menjana semula ekonomi ini. Penting adalah pematuhan kepada SOP dan juga keselamatan. Ada antara SOP terbaru yang ditetapkan adalah setiap pelancong yang nak bercuti ke Pulau Langkawi ini wajib menjalani ujian saringan COVID sebelum mereka nak mulakan perjalanan. Adakah Prof rasa ini mencukupi, memadai, atau sebenarnya ada lagi langkah-langkah tambahan yang boleh dicadangkan untuk kita pastikan di masa hadapan tidak berlaku lagi insiden-insiden ataupun mungkin surge peningkatan kes? Pada pandangan saya, ujian saringan yang dicadangkan dan telah pun saya difahamkan dilakukan untuk mereka yang akan ke Langkawi. Saya berpendapat pematuhan kepada SOP penting, tak boleh lupa walaupun nanti akan bersama-sama dengan keluarga ataupun mereka-mereka yang rapat dengan kita semasa berada di pulau berkenaan. Dan dalam masa yang sama saya juga mencadangkan jika boleh pemeriksaan saringan kendiri juga dijalankan apabila mereka yang telah melancong ke sana balik ke tempat ataupun rumah masing-masing bagi menjamin mereka ini sentiasa bebas daripada potensi jangkitan yang berkenaan. Dan saya juga berpendapat apa yang dilaksanakan oleh kerajaan pada masa ini sebenarnya memberikan indikasi kepada kita semua untuk mewujudkan gelembung perjalanan sendiri. Maksudnya, ia boleh juga dilakukan secara sukarela bagi setiap individu. Apabila kita ingin keluar menemui sesiapa, kita buat ujian saringan bagi membolehkan kita mengenal pasti bahawa kita adalah berisiko rendah untuk menjangkitkan orang lain, ataupun orang lain yang hendak kita temui itu juga tidak mempunyai sebarang risiko. Jadi keadaan ini boleh kita lakukan tanpa menunggu arahan daripada kerajaan. Sehubungan dengan itu, saya sebenarnya menyokong penuhlah ujian saringan yang sedang dilaksanakan dan juga untuk mungkin gelembung perjalanan ataupun pelancongan pada masa akan datang. Prof, kalau kita lihat bukan sahaja di Langkawi tapi di kawasan-kawasan pelancongan dalam negeri itu sendiri, kita boleh lihat dikatakan ada beberapa kawasan yang sesak sejak kebelakangan ini, terutamanya di kawasan terbuka seperti di taman-taman, di sungai dan air terjun. Bagaimana di Langkawi ini kita nak pastikan mereka ini kekal selamat dalam satu-satu masa? Saya berpendapat untuk itu kita memerlukan pemantauan daripada badan penguatkuasa. Sebab saya berpendapat apabila berada di situasi tersebut, berdasarkan pengalaman sebelum ini, kadang-kadang terdapat kelekaan apabila berdepan dengan mereka-mereka yang kita rapat, seimbang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak menghiraukan suasana sekeliling. Jadi di sini saya mengharapkan agar pemantauan dan juga penguasaan undang-undang di bawah Akta 342 dapat diteruskan bagi mengelakkan kesesakan yang tidak dijangka dan juga membolehkan sebarang risiko tularan dapat dikurangkan. Prof, kalau kita lihat projek rintis gelembung pelancongan di Langkawi ini akan jadi benchmark ataupun kayu pengukur bagi menentukan sekiranya ada lagi banyak destinasi-destinasi pelancongan yang akan dibuka selepas ini. Jangkaan Prof,
kepada projek rintis ini? Kerana kita tahu kehidupan menjelang endemik ini nanti adalah satu perkara yang kita perlu beri keutamaan. Saya sangat mengharapkan projek rintis ini berjaya dalam konteks epidemiologi dan kesihatan awam. Maksudnya kita dapat mengekang sebarang tularan ataupun potensi jangkitan. Dan seterusnya tidak ada sebarang kluster ataupun kes-kes baru yang dicatatkan. Jadi kita semua sama-sama berdoa semoga tidak ada sebarang tularan yang berlaku. Dan dengan kejayaan ini kita berharap dapat membuka lebih banyak lagi destinasi-destinasi pelancongan dan juga membolehkan sebahagian besar kita dapat memulakan kembali kehidupan normal seperti mana yang sudah kita lalui sebelum pandemik ini. Jadi kita sangat mengharapkan kerjasama semua, sama-sama kita menjaga SOP, patuh pada nasihat dan elakkan sebarang potensi tularan. Prof, kalau kita lihat dalam konteks Langkawi ini satu kawasan yang menjadi projek rintis gelembung pelancongan, mempunyai jawatankuasa tertentu, ada task force-nya, ada pemain industri dan fokusnya kepada sektor pelancongan. Tetapi kalau di kawasan-kawasan lain, di negeri-negeri yang sudah diberi kelonggaran untuk kita pergi ke kawasan-kawasan tertentu, beriadah contohnya, SOP itu bagaimana ia boleh dipastikan bahawa kawalan kendiri itu dapat terus dipastikan tidak menjejaskan ataupun memberikan risiko terhadap soal keselamatan. Kita tahu di Langkawi ada penguatkuasa sebab itu dah jadi projek rintis, tapi kawasan-kawasan yang menjadi projek rintis secara tidak rasmi, bagaimana pula keadaannya, Prof? Dalam konteks ini kita perlu berbalik kepada prinsip asasnya kesihatan awam, maksudnya kejayaan kita untuk menangani tularan jangkitan sebahagian besarnya bergantung kepada bagaimana setiap individu dalam masyarakat berinteraksi ataupun bertindak balas terhadap semua nasihat-nasihat yang diberikan. Kalau kita semua dapat bekerjasama, memperingatkan antara satu sama lain, dan ada di kalangan kita yang sukarela untuk kehadapan dalam memperingatkan masyarakat, saya yakin perkara ini dapat dilaksanakan. Kita telah melalui tempoh getir kalau kita lihat di Selangor ni saja, pengalaman kita sehingga selepas pilihan raya negeri Sabah tahun lepas, kita telah melalui siri PKP, PKPB dan sebagainya. Jadi kita semua seharusnya sama-sama menghargai apa yang sudah diberikan pada ketika ini dengan cara mematuhi semua nasihat-nasihat. Dan saya tidak nampak sebab kenapa kita tidak dapat melaksanakan ini disebabkan oleh tempoh yang agak panjang kita telah melaluinya. Dan kita harap kita sama-sama dapat melakukannya.